Malam ini saya baru hadir di Kota Kinabalu. Petang tadi saya sampai di Kota Kinabalu sebab flight sebelah pagi tak cukup orang, mas kena cancel, kena combine flight pada sebelah petang. Saya sampai di KK pukul 5 dan memberikan sokongan kepada calon-calon kita, khususnya di Kota Kinabalu. 今晚特别来到雅比，为我们的候选人打气。那么，希望我们雅比的同胞们，在9月26号再一次拿出509的精神，好不好？2 tahun lepas pada 9 Mei 2018, kita mencipta sejarah. Tak pernah Barisan Nasional tumbang di peringkat persekutuan. Sejak Malaysia ditubuhkan, tak pernah tukar kerajaan di peringkat pusat. Tapi 9 Mei kita tukar kerajaan. Kita berjaya tumbangkan Barisan Nasional, tumbangkan Najib. Mengapa? Sebab rakyat sudah tak boleh tahan. Rakyat muak dengan mereka. Rasuah, penyalahgunaan kuasa. Rakyat sudah marah. Tetapi rakyat marah dengan Barisan Nasional bukan tahun 2018 saja. Dulu pun marah. Tetapi dulu marah kita tak boleh kalahkan mereka. 2018 kita kalahkan mereka sebab kita ada strategi yang betul. Apa strategi dia? Yang pertamanya, sebelum pilihan raya kita bincang antara parti-parti kita, pembangkang, Pakatan Harapan, Warisan, kita bincang. Strategi kita apa? Paling penting, kita jangan lawan antara sesama sendiri. Kita nak pastikan satu lawan satu dalam semua kerusi kita yang kita pertandingi. Yang kedua, kita kena ada satu barisan pimpinan yang jelas. Siapa calon Perdana Menteri kita? Siapa calon timbalan Perdana Menteri kita? Kita ada manifesto kita. Kita perjelaskan bahawa satu misi kita pada 2018 ialah tumbangkan Barisan Nasional, tumbangkan Najib. Kita ubah. Kita berjaya. Kita berjaya 2018. Termasuk tuan-tuan puan-puan di Sabah menyumbang kepada kejatuhan Barisan Nasional di Putrajaya. 各位同胞，我们509创历史，从马来西亚成立以来，在中央从来没有改朝换代，从来没有政党轮替，国政这么强大。以前我们去哪里竞选都好，都是要赢一个议席，成为反对党的议员，但是要换政府很难想象，因为国政强大，很困难来打破他们。但是2018年509我们成功，为什么我们成功？第一，因为人民已经不能够忍耐国政的贪污腐败、拿吉的丑闻，大家都要换，大家都要让拿吉倒台。但是除了我们要让他倒台，最重要的就是我们必须要有一个策略。我们的策略就必须要大家在野党的、反对党的要团结一致，不能够自己人打自己人。我们要确保在每一个选区只有一个候选人代表我们的阵营。我们有一个很明显的领导层，谁领导？如果改朝换代，所以我们成功，确保每一个选区只有一个候选人代表希望联盟。当时在沙巴，我们跟瓦里山配合，结果在509，我们4个政党，行动党、公正党、诚信党还有土团党，赢了113个国会议席，加上瓦里山8个国会议席，APCO 1个国会议席，122个，我们成立中央政府。Kita ada 113 ahli parlimen pada 9 Mei yang dimenangi oleh 4 parti dalam Pakatan Harapan. Campur Warisan 8, campur APCO, kita 122, kita tubuh kerajaan di Putrajaya. Tetapi malangnya 22 bulan sahaja ada rakan-rakan kita yang membelot, yang melompat, yang mengkhianati mandat rakyat. Kita tak jadi kerajaan lagi. Saya
dulu Menteri Pengangkutan 22 bulan. Tetapi walaupun sudah hilang jawatan menteri, sekarang tak ada menteri, Teresa kau pun menteri, dua-dua kita sekarang ini bukan menteri lagi, ahli Parlimen Pembangkang. Tetapi walaupun kita tak jadi menteri, yang penting prinsip kita kekalkan. Mana rakyat kita tidak khianati. Saya nak cerita pasal strategi ini sebab saya lihat sekarang ini di Sabah amat jelas mana satu coalition yang boleh menang. Coalition yang boleh menang ialah menunjukkan satu strategi yang betul, satu strategi yang united, satu strategi yang jelas. Dan saya yakin bahawa Warisan Plus ada semua strategi yang betul untuk menang pada 26 September ini. Yang pertamanya, Warisan Plus 73 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah sekarang, 73 ini hanya satu calon Warisan Plus di setiap daripada kawasan dun kita. Tak ada calon lain, walaupun ada berbagai calon dalam setiap kawasan. Tetapi yang wakil Warisan Plus, iaitu warisan DAP, APCO dan keadilan, hanya satu di setiap kawasan dun. Kita pastikan tak ada calon lain yang mewakili kita di mana-mana satu kawasan dun. Di sebelah sana berapa? Di sebelah sana walaupun 73 kursi tetapi calon sampai 90 lebih. Sebab ada 17 kawasan mereka lawan antara sama mereka. 我们73个州议席，每一个州议席只有一个候选人代表我们完善 Plus 阵营，没有其他的。但是你看对方73个州议席90多个候选人，怎样来的？因为他们鬼打鬼，这几人打这几人，提名的已经不团结了。你告诉我们，如果他们成立政府，怎样来领导一个团结的政府，对不对？Hari penamaan calon sudah tidak bersatu, sudah lawan antara satu sama lain. Macam mana nak tubuh kerajaan? Itu pertama. Yang kedua, kita punya ketua menteri, ini kawan kita, Dato' Sri Shafie. Tak ada calon lain. Menang saja 26 September, 27 September, Dato' Sri Shafie Apdal angkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah. Tak ada calon lain. Bukan Ginger, bukan Tan Lifat. Mereka orang penting lah, kena menang. Sebab Ginger menteri dalam Kabinet Shafie. Tapi calon Ketua Menteri kita hanya satu, Dato' Sri Shafie Apdal. 我们的阵营只有一个候选人成为沙巴的首席部长，就是 Dato' Sri Shafie。9月26号赢了，9月27号马上宣誓成为我们沙巴州的新一任的首席部长。Kalau tengok sebelah sana, siapa ketua menteri? Sekarang saya tengok, saya sampai KK saja, keluar airport tengok itu Shafie punya billboard. 500 meter lagi Shafie punya billboard, 500 meter lagi Shafie punya billboard. Sebab kita jelas. Saya mau cari itu BN punya ketua menteri Sabah, calon dia. Muhyiddin. Itu Muhyiddin orang Johor. Dia bangsa Johor. Dia bukan orang Sabah. Ini Muhyiddin orang Semenanjung. Dia bukan orang Sabah, dia bukan bertanding di Sabah, dia tak boleh jadi ketua menteri Sabah, betul tak? Muhyiddin 是首相，后门的首相，他不是沙巴人，他不能够担任沙巴首席部长，对不对？Jadi kita punya calon satu saja Shafie, dia punya calon siapa? Tak tahu lagi. Muhyiddin hari pertama calon cakap, oh saya punya calon kalau menang Hajiji. Tapi lepas 1 jam Zain Abidin cakap, itu belum bincang. Belum tentu lagi. Tengok siapa menang dulu. Ambo cakap, kalau aku menang, Bung Mokhtar dah jadi ketua menteri. Itu Bung Mokhtar dah jadi ketua menteri. Ini dekat parlimen macam joke of the year lah.
Kalau Bung Mokhtar boleh jadi ketua menteri. Ini orang punya mulut paling busuk dalam Parlimen Malaysia. Ha? Saya boleh cakap Inggeris lah, dia cakap, saya tahu dia pandai cakap Inggeris satu perkataan saja. Tapi tak apa. Yang jelas, saya bukan nak attack Bung Mokhtar. Okay? Bung Mokhtar pun kawan saya juga, walaupun kita lawan dalam politik, dia kawan saya juga. Saya pernah pergi dengan dia Mexico, satu lawatan parlimen, kawan juga. Tapi tengok siapa dia punya calon, Haji Ji kah, Bung Mokhtar kah, ataupun Jeffrey Keatingan pun nak jadi ketua menteri, atau siapa lagi, kita tak tahu. Jadi itu menunjukkan bahawa dalam Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, ataupun Gabungan Bersatu Sabah, saya pun tak tahu apa nama sekarang. Mereka banyak coalition. Ada PN, ada GBS, atau apa lagi, PCS ke, banyak lagi lah. Kita pun tak tahu siapa. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka tak pernah ada satu rancangan bagaimana untuk bersatu padu untuk memajukan Sabah. Dulu masa kita pembangkang, bukan main mereka hantar kita. Ini pembangkang tak bersatu. Ini pembangkang tak ada calon. Ini pembangkang tak ada satu misi bersama, satu katil dua mimpi. Tapi sekarang mereka sudah kahwin 3 bilik. 3 bilik, 3 katil berlain-lain. Bukan dia dulu cakap kita satu katil mimpi berlainan. Tapi sekarang mereka ini katil pun berlainan, mimpi pun berlainan. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada satu setia kawan, tidak ada satu penyatuan, tidak ada satu rancangan bagaimana untuk menyatu padukan rakyat Sabah. Berbanding dengan Datuk Sri Shafie, ada mesej yang jelas, ada rancangan yang jelas, ada pemikiran yang jelas, ada misi yang jelas, menyatu padukan rakyat Sabah. 他们乱七八糟。以前我们做反对党的时候，他们说我们什么？反对党不能够领导国家，反对党不能够给他执政，因为同床噩梦。你看首相的候选人，每一个打来打去，自己打自己。现在在沙巴州选，看到他们哪一个阵营？吴统有自己的国阵的阵营，吴统跟马华。另外的有 Perikatan Nasional， 还有另外一个 Gabungan Bersatu Sabah， 到底谁做这个首席部长？他们还没有能够做出一个决定，因为每一个人都想做，他们每一个人都想做，所以以前他说我们同床噩梦，现在他们不同床也不同梦。他们没有一个理念，没有一个理念怎样来团结沙巴的人民。我们 Shafie 有一个很清晰的一个理念，很了解很清楚的一个目标，就是要团结沙巴人民，让沙巴经济可以大力的发展，让沙巴人民有一个更好的生活。所以我们希望各位给 Shafie 最大的力量，最大的支持，好不好？ Kita kali ini satu lagi strategi sangat penting. 2018 buat kali pertama DAP tak pakai logo roket. Bersama-sama dengan rakan-rakan kita dalam PH di Semenanjung, kita semua pakai logo keadilan, logo bersama kita. Termasuk saya di Seremban, termasuk Teresa Kok di Seputih, di Bukit Bintang, di Ceras, di Pulau Pinang. Tak nampak roket, nampak satu logo saja, yaitu logo keadilan yang mewakili Pakatan Harapan. Kerana kita jelas bahawa kita nak menyatu padukan, ada misi jelas, nak tumbangkan Barisan Nasional, kita sanggup ketepikan logo kita sendiri buat sementara waktu. Kali ini sama juga di Sabah. DAP bersedia berkorban, tidak menggunakan roket, memberikan sokongan kepada warisan, kita pakai logo warisan. Supaya nak tunjuk kepada rakyat Sabah, kita ada tekad yang kuat.
Kita berpuluh tahun DAP bertambah di Sabah. Orang BN, orang sebelah sana tentang kita, oh ini parti Semenanjung, nak datang jajah Sabah. Saya tanya, UMNO dari mana? UMNO dari Keningau dah. UMNO lahir di Johor Bahru. Itu MCA dari mana? MCA dari Sandakan ke? MCA punya ibu pejabat di Jalan Ampang, Kuala Lumpur, bukan di Sandakan. Jadi jangan main sentimen seperti ini. Betul, DAP kita lahir di Semenanjung, ramai pemimpin kita di Semenanjung. Tetapi Sabah Sarawak, DAP mempunyai otonomi mereka. Kita menghormati pendirian mereka. Mereka mempunyai otonomi yang diberikan khas kepada mereka. Jadi tak timbul soal bahawa DAP Sabah ini dijajah oleh Semenanjung, dikontrol oleh Semenanjung. Ini Chan Fung Hing, dia anak Sabah, dia bukan anak Seremban. Ginger lahir di Sabah, dia bukan lahir di Melaka. Tak difat orang Sabah. Yang satu yang lahir di Semenanjung itu sudah lompat, namanya Ronnie Low. Saya bagi sedikit maklumat hari ini. Ini rahsia lah parti. Sebelum pilihan raya lepas, mendiang saudara Stephen Wong, pengurusi DAP Sabah kita, dia satu malam dia cari saya minum teh tarik. Siapa? Dia kata saya pening kepala. Sekarang nak tentukan calon macam mana. Ada satu kawasan di KAS, ada dua calon yang saya nak pertimbangkan. Satu ialah Tan Ifat, anak Sabah. Satu lagi kita punya bendahari DAP Sabah. Dia kata ini orang pun banyak kerja, dia pun sudah lama, dia nak jadi wakil rakyat, nak jadi calon. Tapi masalahnya bukan anak Sabah. Betul tak? Namanya Ronnie Low. Saya cakap, saudara Steven, saya orang Semenanjung, ini hak DAP Sabah, kamu sendiri buat keputusan. Tapi saya salute, hormat kepada saudara Stephen Wong, kerana akhirnya dia buat keputusan, pilih saudara kita punya Likas sebagai adu Likas, calon Likas. Sebab yang pertamanya, itu orang, dia bukan anak Sabah. Itu salah satu isu besar mengapa dia tidak dipilih sebagai calon pada ketika itu. Yang keduanya, nasib baik dia tidak dipilih sebab dia sudah lompat. Walaupun bukan adun yang dipilih oleh rakyat, adun lantikan, ini adun lantikan lagi senang, tak payah masuk pilihan raya. Terus kita bagi dia lantik, dia jadi adun, dia dapat gaji sama macam adun, jadi YB juga. Tapi orang ini, dia tidak berterima kasih kepada DAP, tidak berterima kasih kepada Ketua Menteri, lantik dia jadi adun, dia mengkhianati kita, dia lompat masuk sokong Musa Aman. Ini saya, kalau saya besok saya nampak dia di Kota Kinabalu, saya akan tegur dia, depan-depan dia. Ini kata. 我们上一届大选，本来离卡州选区已故的我们沙巴州的这个州主席黄天发同志，他有一个晚上找我喝茶，他讲很烦恼，很头痛，这个离卡的候选人要怎样选呢？两个都是可以被考虑的。那最终他选了，做了一个决定。另外一个没有选到的，他不是沙巴的子民，他不是在沙巴出生。他第二，幸亏没有选到他，因为选到他，他就做青蛙了。没有选到他，我们让他做一个委任的众议员，委任他成为众议员，不用打选战，不用打选区，还可以做众议员，拿众议员的薪水，做外币。但是没有感谢党，不用紧，还跳槽，委托我们党和人民的这个信息，所以幸亏没有选到他。所以我们希望我们丹立发同志Likas的候选人，如果有Likas的选民在场，希望各位给他一个大力的支持，好不好？Kalau mana-mana kawan pemudi-pemudi itu Likas, tolong ingatkan mereka, ini orang Tandifat, ini orang yang jujur, orang yang boleh dipercayai, orang yang tak boleh dibeli. Ini paling penting kualiti sebagai wakil rakyat. Kalau boleh beli punya, itu bukan wakil rakyat dah.
itu komoditi, itu macam barang, macam pergi itu pasarnya, itu sayur daging boleh jual belinya. Tapi ini wakil rakyat, ahli yang berhormat, yang ada prinsip, yang ada maruah, yang tak boleh dibeli. Ini kualiti yang paling penting sebagai wakil rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah Tan Rifat sebagai adun kawasan Likas. Satu lagi yang hadir bersama Saudara Jinja, orang muda baru 20 berapa? 31. Masa menang 29. Dan saya cakap masa dia lawan kali pertama. Tapi saya lagi muda masa saya lawan kali pertama. 27 saya sudah jadi adun. Dia lambat saya 2 tahun. Dia 29. Tapi dia nasib baik. Dia 29, umur 30 sudah jadi menteri di Sabah. Menteri paling muda di Sabah. Saya tunggu sampai 41 baru jadi menteri. Teresa kok lagi lama. Jadi ini anak muda, dia nasib baik, tapi dia juga seorang yang ada prinsip, yang ada maruah. Bersama-sama dengan pimpinan, bersama-sama dengan kerajaan, tidak mengkhianati mandat rakyat. Ini penting. Jadi saya yakin bahawa gandengan calon-calon kita, calon-calon DAP yang bertanding atas warisan di Kota Kinabalu ini akan memberikan sokongan yang padu kepada Datuk Seri Shafie Apdal. Bersama-sama boleh membentuk kerajaan Sabah yang kukuh dan kuat yang boleh memajukan Sabah. 所以希望各位，我们给予我们年轻的候选人，我们2位候选人 Likas Luyang， 这2位都是有原则、有远见，能够为人民服务，为我们沙巴州带来改变。希望各位给他们大力的支持，好不好？Kita dalam politik, apabila kita masuk politik, kita nak ambil kuasa, bukan nak memperkayakan diri. Kita nak ambil kuasa menjadi menteri sebab kita nak membuat sesuatu yang baik untuk negara, yang membuat sesuatu baik untuk rakyat. Saya jadi menteri 22 bulan, tak lama. Tapi selama 22 bulan saya menjadi menteri, bukan saya menjadi menteri untuk Seremban saja. Bukan saya menjadi menteri pengangkutan untuk Semenanjung saja. Saya selalu mengingatkan saya menteri pengangkutan Malaysia. Malaysia ini ada Semenanjung, ada Sabah, ada Sarawak. Bukan Semenanjung saja. Itu sebabnya suara daripada Sabah saya dengar. 22 bulan mendiang saudara Steven Wong banyak kali jumpa saya. Salah satu isu dia bawa kepada saya, dia bawa satu kumpulan pemimpin-pemimpin persatuan lori Sabah jumpa saya di Parlimen. Dia kata apa? Dia kata, Wadi, ini lori dekat Sabah, jalan pun tak ada bagus, tapi road tax banyak mahal. Road tax lori di Sabah lebih mahal daripada Sarawak. Walaupun kita punya jalan lagi teruk daripada Sarawak. Mengapa Sabah lebih mahal daripada Sarawak? Sebab cara perkiraan tak betul, tak selaras. Semenanjung lagi mahal, kita tahulah sebab Semenanjung punya jalan lebih bagus. Semenanjung ada highway, Sabah tak ada highway. Sabah tak ada highway, mengapa road tax tinggi? Saya kata, pernah jumpa ke menteri lama? Pernah jumpa ke dulu punya kerajaan? Menteri pengangkutan MCA dulu, itu persatuan lori Sabah, semuanya Cina. Dia kata pernah jumpa, itu MCA punya presiden. Setiap menteri pengangkutan MCA daripada Lim Leong Sik, Ong Ti Kiat, Chan Kong Choi, Yang Tiong Nai, semua jumpa. Ada jumpa. Tapi lepas jumpa ini apa pun tak ada, apa pun tak tukar. Dia jumpa saya, dalam tak sampai 1 tahun kita buat peranasan. Tahun lepas, bermula 1 April 2019, road tax untuk semua lori di Sabah dan kenderaan perdagangan sama harga dengan Sarawak, turun harga. Ini kali pertama dalam sejarah di Sabah. Tak pernah. Saya bawa dalam kabinet. Sebelum bawa kabinet, saya bincang dengan JPJ. Ketua pengarah JPJ tanya saya, Wadi, kalau kita turun harga, kerajaan akan hilang hasil 20 juta. Mungkinkah kita, kalau masa raras antara Sabah dengan Sarawak, mungkin naikkan Sarawak, kita pun dapat lebih. Saya kata,
Kalau saya buat macam tu, saya pergi Sarawak kena tembak lah. Itu Sarawak dulu pasar BN pun sudah rendah. Sekarang you mau nak saya naikkan itu road tax untuk lori di Sarawak, saya pergi Sarawak mesti kena tembak. Orang Sabah pun tak akan terima kasih kepada saya, sebab sama juga harga. Saya cakap tak boleh naikkan Sarawak, kita turunkan Sabah. Harga di Sabah turunkan sama level dengan Sarawak, dia sama. Sebab apa? Sebab dulu ramai lori owner di Sabah, mereka daftar di Sarawak, mau pergi bayar road tax dekat Sarawak, sebab road tax di Sarawak lebih rendah. Ini bukan tipu, boleh cek Google. Kenyataan apa? Tahun lepas. Ini kita buat sebab kita dengar suara Sabah, kita dengar rintihan daripada rakyat Sabah. Kita buat, kita bantu rakyat Sabah. Walaupun saya bawa ke kabinet, hilang 20 juta. Menteri Kewangan cakap, oh ini untuk orang Sabah punya. Tak ada masalah. Perdana Menteri cakap, no problem, go ahead, kita approve saja. Walaupun kerajaan hilang hasil 20 juta, bagi balik kepada rakyat Sabah, supaya mereka punya road tax lebih rendah. Lain-lain perkara kita buat. Saya pergi buat lawatan ke China, ke Beijing, jumpa Menteri Pengangkutan China. Saya cakap dengan Menteri Pengangkutan China, saya cakap kita harap lebih banyak airline dari China masuk Malaysia. Tapi masuk Malaysia jangan semua pergi Kuala Lumpur saja. Kita ada satu lagi lapangan terbang antarabangsa yang banyak bagus, yang banyak sibuk sekarang ini, Kota Kinabalu di Sabah. Lebih dekat daripada China, daripada pergi ke Kuala Lumpur. Dari China, dari Guangzhou datang ke Kota Kinabalu tak sampai 2,5 jam. Nak pergi Kuala Lumpur 4,5 jam. Jadi kita minta lebih banyak airline masuk, direct airline masuk dalam Kota Kinabalu. Biar pelancongan di Kota Kinabalu lagi maju, lagi ramai pesat untuk datang ke Sabah untuk melancong. Kita buat itu. Saya di Parlimen dengar ahli-ahli Parlimen Sabah, Chan Fung Hing, dulu Stephen Wong, sekarang anak dia William Wong. Dia selalu cakap, ini tiket kapal terbang Semenanjung datang balik Sabah banyak mahal. Tiap-tiap kali kalau tahun baru Cina, hari raya, hari keamatan, harga melambung. Saya cakap, apa solution dia? Ada cakap, kita mungkin kekalkan satu tambang. Saya cakap dengan syarikat penerbangan, dia kata tak boleh lah. Ini kalau kekal semua sama, nanti kita rugi. Saya cakap, you tak kekal pun mesti tambah flight. Tambah banyak flight supaya penawaran lebih daripada permintaan. Harga pun turun sedikit. Dan 3 hari sebelum musim perayaan, buat midnight flight. Biar tengah malam flight dari Kuala Lumpur, tetapi harga tetap satu harga saja. Daripada Kuala Lumpur balik Kota Kinabalu RM199 fixed fare. AirAsia buat sebelum tahun baru Cina, sebelum hari raya, sebelum hari keamatan. Ini kita yang mulakan, sebab kita dengar rintihan daripada rakyat Sabah. Kita cuba bantu. Sabah pun jumpa saya sebagai Menteri Pengangkutan. Saya kata saya akan bantu, sebab Sabah ini adalah tempat yang paling berpotensi untuk pembangunan Malaysia, terutamanya dalam sektor maritim, sektor pelabuhan. Sebab sekarang ini kita ada pelabuhan yang depan Laut Cina Selatan, tetapi kita tak betul-betul majukan. Pelabuhan di Selangor kita akan sokong majukan, supaya Sabah ini menjadi gateway, bukan saja kepada Sabah, tetapi kepada Borneo dan kepada Kalimantan juga. Jadi banyak rancangan-rancangan ini kita nak buat untuk membantu kemajuan dan pembangunan Sabah. Tetapi kita malangnya tak ada cukup masa untuk buat. Tetapi saya yakin, kalau 26 September ini tuan-tuan dan puan-puan memberikan sokongan kepada Warisan Plus, kita menang balik di Sabah, ada satu momentum kuat, kita tak lama lagi kita akan ambil balik Putrajaya juga. Kita akan balik ke Putrajaya juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bantu. Kena bantu bukan saja orang Sabah, tetapi orang seluruh Malaysia. 各位，我们希望能够得到权利，希望我们的代表能够担任部长，不是为了自己，不是为了自己的口袋，但是我们希望能够有权利来为国家做点事情，为人民做点事情。
小弟短短的22个月担任交通部长，不敢说做了很多，但是最少我有听到沙巴人民的心声。沙巴罗里工会通过我们的已故的王天发国会议员，他来找我，他说沙巴一路来的路税比沙捞越更贵，虽然的路我们比沙捞越更差，为什么我们的路税这么贵？见了很多次交通部长，前朝的交通部长，但是见了没有事情，没有改变，没有任何一个决定。去年4月1号，我们通过内阁的决定，把沙巴的这个商用车的这个路税，特别是罗里的路税降低，跟沙捞越同一样价钱，让沙巴的业者能够更加的负担能够减少一点。我们的航空业，我们的旅游业有很大潜能能够发展，我们所以希望能够通过我们的权利，能够为这个州、为国家做更多的事情。所以希望各位大家的力量给我们瓦利山 Plus 的这个候选人他们的一个胜利，希望呢能够在9月26号我们能够再一次的成立沙巴州政府。如果9月26号我们能够大胜的话，这个是一股很大的力量，会吹到沙捞越，会吹到西马，我们很快就拿回Putrajaya，好不好？Teman-teman yang saya nak tegaskan sekali lagi ialah bahawa pilihan raya negeri Sabah ini sangat penting, bukan saja untuk rakyat Sabah tetapi untuk seluruh Malaysia. Kerana kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa demokrasi di Malaysia ini bukan boleh dijual beli. Kita sebagai pengundi, kita punya undi bukan boleh dijual beli. Kita boleh naikkan wakil rakyat, kita juga boleh jatuhkan wakil rakyat. Kita boleh naikkan kerajaan, kita boleh jatuhkan kerajaan yang sama melalui peti undi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena betul-betul menggunakan segala kekuatan kuasa yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai pengundi, mari kita ajar pembelot-pembelot ini, kata-kata ini, bahawa anda dipilih sebagai ahli yang berhormat, bukan kamu ini banyak hormat, sebab kamu dipilih oleh rakyat. Apabila hari ini kamu telah menjual bandar ini, membelot kita, kita juga ada kuasa untuk menjatuhkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap kerana musim MCO ini kita tak nak ucap panjang-panjang, tak mau ceramah kita sampai larut malam. Biasanya kalau kempen pilihan raya kita buat ceramah sampai pukul 12 tengah malam. Tapi sekarang ini tak boleh lah. Sebab sekarang ini kita kena jaga kesihatan semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Walaupun tengah MCO ada SOP, kena pakai face mask, tetapi tuan-tuan dan puan-puan hadir beramai-ramai pada malam ini. 我们要谢谢各位的大力支持。虽然现在是疫情的关系，我们不能够太过讲到太过迟。大家都很辛苦，要来这边，还有很多程序，要戴口罩。那么也非常感谢各位大家的配合，大家的支持。所以希望我们在9月26号一起来拿回，或者用我们的选票继续的让Syafiq领导沙巴州，好不好？Sekali lagi 24 September gunakanlah undi kita, pastikan Dato' Sri Syafiq Adel terus memimpin dan memerintah negeri Sabah. Sekian, terima kasih.